Ni, YouTube. Dah pasti. Kalau eh 39 kok. Saya bagi tu 39 ke 40? Azuma. Azuma. Lepas tu pun saya. Saya separate tak separate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. Allahumma afurun karim, puji dan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mustafa. Yang saya muliakan para jemaah sekalian. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi untuk meneruskan pengajian kita, iaitu ringkasan tafsiran surah-surah Al-Quran kita, iaitu ringkasan tafsiran surah-surah Al-Quran kita, iaitu ringkasan tafsiran surah-surah Al-Quran kita.
Dia wakafi dihalau pada hari akhirat ke neraka. Kita tengoklah apa yang akan jadi pada orang Islam. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasukan. Jadi hak halal ke neraka pun ikut pasukan, ikut rombongan, ikut kumpulan. Syurga pun sama juga. Sehingga apabila mereka sampai ke pintu syurga, yang pintunya ia dibuka dan penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata, salam sejahteralah kamu, salamun qaulam mir rabbir rahim, salam sejahteralah kepada kamu semua, berbahagialah kamu, kamu telah melakukan kebaikan, masukkan kamu ke dalam syurga ini dan tinggal kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Jadi inilah yang kita cari, inilah yang kita nak. Tetapi usahanya atas diri. Jadi dari surah Zumar-nya Allah Ta'ala sebut dah, orang kafir hari akhirat, siapa yang ikut orang kafir, siapa yang kata orang kafir lebih baik daripada orang Islam, siapa kata pemimpin kafir lebih baik daripada pemimpin Islam, ya ada kalimah syahadah, mengikutlah dia. Di hari esok dengan Az-Zumar, kumpulanmu akan dihalaukan di neraka. Dan siapa yang bertakwa, yang menerima Islam sebagai cara hidup seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, mereka pun pasukan akan pergi ke syurga. Jadi atas dunia Allah Ta'ala kabar tu. Yang kata tak kabar, kabar atas dunia ni. Sebab itulah saya kata kepada diri saya, itulah penting sangat kita baca Quran, kita kena tahu makna Al-Quran, dan kita kena tadabbur, kena tahu apa yang sebenarnya. Sebab dalam Al-Quran jelas. Dulu Quran, macam saya selalu cerita tu, saya tutup kata belakang kan. Sekarang ni zaman modern, Quran tu jadi. Kita boleh ambil masa nak tahu tafsir Quran, kan jadi handphone ambil dah. Kan kalau kita boleh berjam-jam 4-5 kali sehari, saya kawan saya lah, baca Facebook, baca WhatsApp, baca TikTok, tahu YouTube, apa kita tak boleh. Nak tahu apa makna surah-surah Al-Quran, kalau panjang lagi apa tadabbur dia, apa tafsir dia. Kerana Al-Quran itu adalah manual kehidupan kita, kan. Jadi bila saya stop, kita kata tak tahu, tak ada alasan. Cuma kita nak atau kita tak boleh. Dari segi tertib masanya, dia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Ia termasuk dalam zaman Makkah dan tidak. Jadi surah-surah Quran ni bukan dia waktu penting, waktu tidak penting, tak apa, sama je. Cuma kemudian dunia tu dari segi susunan saja. Ringkasan, kepelbagian makhluk ciptaan Tuhan menunjukkan kepada kesatuan dan perencanaan. Yang ada hanya Tuhan yang esa. Ia berhak menjadi tumpuan semua ibadat para makhluknya, dan darinya lah timbul semua
tahun tu. Kerana hidup kita ini sekejap saja. Ada yang Allah Ta'ala bagi 20 tahun, ada bagi 33, ada yang bagi 46. Allah Ta'ala bagi kita jadi dia 65 dia bagi kita. Ia biar. Tapi ia tidak akan selama-lamanya. Orang yang umur 1000 tahun tak pernah sakit, nombor yang umur 1000 tahun tak pernah sakit, mati juga. Dan kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat itulah yang selama-lamanya, tetapi usaha kena buat di atas dunia. Apa yang perlu dibuat? Tengok Quran. So Quran, saya ulang bagi saya, bukan setakat untuk dibaca, diberlagu. Yang paling penting adalah kita kena faham tafsiran dia, pengajaran dia, dan macam mana kita nak buat Quran tu dalam kehidupan harian kita. Kadang-kadang dia kita baca tu straight je, macam dia kapal tu, kita tahu straight je, pun tak payah pakai tafsir lagi, kita baca pun kita boleh faham tu. Akan terdapat kesatuan dalam wahyu Tuhan, itu yang keempat. Dan hidayah bimbingan datang hanya daripada Allah. Berpalinglah kepadanya sahaja, kerana semua lain adalah palsu. Dan persatuan yang sebenar-benarnya, kebaikan yang sebenarnya adalah dapatan daripada Tuhan. Dan tugas kita lah mencari kebaikan, kerana hidup ini sebagai satu pilihan. Kita boleh pergi sana, pertama hari asuran kami, aku nak pergi sampai semua. Tak ada, tidak pasal tak ada pasal. Kalau kita bersunat, kalau mau hari ni aku nak pergi dia pergi kat Rena Square, dekat Rena Square ada surat itu je. Tak ada yang kata, kalau tak ada nak takdir aku nak pergi sampai tu. Tak mai surat. Jadi itu mutadilah. Tadilah maksudnya dia itu. Bacanya Allah tadi tak ada puasa. Kita berpuasa untuk memilih yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Dan Allah Ta'ala akan memberi balasan ke atas pilihan yang kita buat. Kecuali kita tak pilih, kita bisa tekuk lain itu. Rahmat Tuhan merangkumi segalanya. Janganlah berputus asa. Bentuklah rahmatnya sebelum terlewat masanya, kerana pengadilan serta keadilan pasti akan datang. Jadi rahmat Allah ni, Allah Ta'ala akan buka pintu taubat. Walaupun banyak mana pun kita berdosa, walaupun banyak mana selama ni kita dekat dengan Allah Ta'ala, di zaman dulu kita, di zaman muda kita, Allah Ta'ala akan ampun belaka. Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Apa yang penting adalah berapa banyak manfaat, berapa banyak ibadat kita, bukan setakat ibadat berseorangan, dengan jangka masa yang kita ada. Lepas-lepas lah berobat, Allah Ta'ala akan terima. Jadi tak apa Allah Ta'ala, dulu kita gini-gini, kita tak faham, kita cari salah, cara kita belajar agama salah, bagi kita agama secara turunan. Dulu kita ingat kita dah baca Quran, kita baca saja je. Zaman saya budak-budak dulu, kapal tu pokok jambu ni buat tahu. Tak ada baca, ngapa tu pokok jambu berlawan. Tanya mana benda tak tahu, tak tahu. Ya, berlawan kau jambu kan. Sekarang ni, tapi kita dah tahu dah, kita dah beritahu dah. Paling penting Quran tu kita kena faham maknanya. Dan yang paling besar daripada itu, saya selalu sebut pada diri saya, bacaan dalam semayang kita mesti tahu maknanya. Kalau kita tak tahu maknanya, yang pertama, macam mana tak baca, tak malu ke kita para Allah Ta'ala? Kita cakap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata tak kata dia. Tak tahu baca gitu, inna solati wan kamu dia tahu. Orang mimpi dia maknanya dia tahu baca gitu. Lu tak ajar gitu. Ni baca tahiyat ni, kita ni baca antara dulu. Kita tak habiskan nak belajar senang sangat. Sama kita tanyalah diri kita, sama ada kita nak belajar, kita tak mau belajar, kita nak berubah daripada yang kurang baik pada yang lebih baik. Allah Ta'ala akan menilai semua perbuatan kita di atas usaha yang kita telah buat. Sama ada kita capai ke tak capai, itu bukan hal itu kan. Kesimpulan,
Ibadat yang ikhlas dan khusyuk adalah khusus bagi Allah, dan kepadanya lah sahaja. Jadi ibadat yang ikhlas tu kena belajar pula macam mana ikhlas dan khusyuk bagi Allah. Jadi macam mana kita nak ikhlas, macam mana kita nak khusyuk, kalau kita tak tahu kita pun lihatkan itu. Dan kepada Allah sahaja, tidak ada yang lain sepertinya. Semua alam semula jadi mentaati hukumnya dan pertumbuhan kita sendiri dan kehidupan, menyatakannya sebagai Tuhan pencipta dan pengasuh. Bagaimanakah mungkin kita bersikap kufur? Jadi bila kita tak faham, bila kita tak ada ilmu, bila kita tak belajar, kita hanya menurut saja, itulah kadang-kadang kita nak tergelincir. Rasulullah. Dan dengan masa yang kita ada, kita hidup atas dunia ni, kita dah ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tak buat, tak tinggal apa yang Allah larang, maka yang akan rugi, yang akan merana di hari akhirat, yang akan tidak mendapat balasan yang baik, tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Dan kita telah diberitahu. Ibu Pak Al-Raw Rasulullah tahu. Seluruh alam semula jadi menyatakan dengan lantangnya rahmat serta kasih sayangnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya boleh menerima kita bila-bila masa saja. Kalau kita nak berubah, kalau kita nak bertaubat, kalau kita nak buat kepada kebaikan, bila-bila masa saja. Macam saya selalu puk lah, kita ni kalau orang mari kita tuan saya dia mari orang tak macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada nak 30 riyal, kita bawa diri jadi kita pun sabuk je 30 riyal. Menikah mana pula ada nak 30 riyal. Biasa mari yang dua pun kita mesti dapat parah dia 3 hari lepas mari kan 30 riyal, 30 riyal betul. Mungkin kita dah ubah. Yang ketiga, muni nak udah sebenarnya. Cakap bawa mana aku cakap dia. Tapi dia tak boleh kan. Itu sifat kita. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala ni sifatnya, lagi banyak kita minta, dia lagi suka. Lagi banyak kita minta, lagi suka. Allah Ta'ala tak suka orang yang dah minta. Kita buat dosa banyak mana pun, kita dah patuh banyak mana pun, kita tinggal semayang banyak mana pun, buat maksiat, kita berdoa, kita pergi kodok tak ada lagi. Tadi. Itulah perlainannya sifat Allah SWT dengan sifat kita. Allah Ta'ala sangat murka kepada orang yang tak bertaubat, orang yang tak minta ampun, orang yang tak tidak kembali. Dan Rasulullah pun, saya dah cerita, dan pada kadang-kadang orang buat cerita ni ada khusus motivasi 3 dan 5 dulu. Untuk saya, satu hari tu Rasulullah dengan sahabatnya katanya lepas asal. Rasulullah merabat diri orang dan Rasulullah ni Rasulullah nangis. Menangis esok-esok, kawan sahabat dok pun nak tengok lagi Rasulullah menangis sebanyak tu sampai basuh janggutnya. So apabila Rasulullah tangisan keluar gede, sahabat tadi Rasulullah menangis ada apa Rasulullah? Kami tak pernah tengok menang seperti ibu. Tak sampai kami naik takut, mau tegur kami, tunggu kamu habis nangis Rasulullah, baru kami tadi. Apa itu Rasulullah? Rasulullah kata, "Nung semua ni sahabat-sahabat aku. Nung semua ni tengok aku, aku pun tengokmu. Nung semua ni tengok perbuatan aku yang aku ambil pada Al-Quran. Dan aku boleh tengok perbuatanmu sama ada perbuatanmu itu betul tak betul. Tetapi saya
Sehingga hari akhirat ada kaum tu yang tidak kenal aku, dia tak pernah dengar pun suara aku, kan? Tetapi dia mengikut semua yang perbuatan aku, hati semua perbuatan kepada anakku. Jadi aku menangis, aku mengenangkan dia orang ni walaupun tak kenal aku rindu sangat kepada mereka, kan? Walaupun aku tak dapat berpikir. Orang yang Rasulullah sebut itu adalah anak-anak kita lah. Walaupun kita tak jumpa Rasulullah, walaupun kita tak nampak Rasulullah, dengan hadisnya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, penikapannya, tapi Rasulullah beri jaminan dah. Jaminan untuk itu, siapa-siapa yang mengikut Islam seperti mana Rasulullah aku rindu padamu pada hari akhirat esok, maka mari bersama aku dekat lagi Kausar. Betul orang tanya, pasal stok sampai pilih orang ke macam mana nak kenal Rasulullah. Rasulullah kata, kalau ada kuda putih di kalangan kuda-kuda yang hitam, senang kan? Senang kita kenal. Itulah Rasulullah kenal kita. Jadi macam mana kita nak Rasulullah kenal kita? Yang pertama sekali yang kita senang adalah selalu saja ketika berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa, tak kira dah berapa kali video-video pun, bila Allah Ta'ala kenal sekali pun padam tu. Dan yang lebih besar itu, iaitu menjalankan kehidupan ini seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita tengok tafsir yang kedua. Surah Az-Zumar adik lazat min roh Az-Zumar bererti rombongan-rombongan ataupun pasukan-pasukan, spok-spok kalau bahasa kita. Ada surah yang ke-39 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong daripada surah Makkiyah, terdiri daripada 75 ayat, dinamakan Az-Zumar, bererti rombongan-rombongan, kerana kata Az-Zumar disebut pada ayat 71 dan 73 yang saya baca tafsir tadi. Az-Zumar ayat 71 Allah Ta'ala kita rombongan orang kafir dihalau masuk neraka. Dan ayat ke-73 adalah golongan orang yang beriman dan kuat akan pergi ke syurga. Dari Maha Ringkas sudah ni apa ni surah ni lah. Surah Az-Zumar sebagian besar di antaranya mengatakan soal tauhid dengan berbagai cara supaya dapat meresap dan bertapak dalam hati, disertakan dengan pengajaran-pengajaran dan tafsir ibarat yang menyediakan hati untuk menerima dan mematuhinya. Jadi secara tafsir ni Allah Ta'ala dah beri kita, mu nak pilih hak mana? Ayat 71 ke ayat 73? Ia tak ada duduk tengok-tengok. Surga berat masuk, neraka tak masuk. Ada saya tengok ada 3 ustaz mana tak mengajar. Dia bahasa apa ni, bahasa pakai otak. Ya tak apa kalau kita nak wajah hak ni, tu buat hak tu betul. Bila Allah Ta'ala lempar neraka, lempar bapak, kecak kapal tu. Tak uncung tu. Mana ada kecak, tak ada kecak. Dia suka kata neraka, tak ada kecak-kecak. Lupa pakai kepala otak ni. Kemudian diterangkan perihal orang-orang yang beriman yang berusaha mendengar kata-kata yang sampai kepada mereka dan memilih dan menurut akan sebaik-baiknya dan dihukum. Itulah yang diberi hidayah petunjuk Allah, dan mereka itu orang-orang yang sempurna. So, jadi golongan yang kedua, yang ayat 23 itu, golongan yang mendapat hidayah dan mengamalkan Islam sesungguh-sungguhnya seperti yang diakui oleh agama Allah, dan mereka itulah orang yang sempurna. Dan
orang yang melampaui batas, dia Islam pada mungkin pada bangsa, kerana mungkin keturunannya saja, tapi tidak betul-betul memahami Islam, menjadi orang yang munafik. Kecuali selagi mereka tidak ada dosa syirik, mereka akan azab, mereka akan diazab di neraka, sehingga pada satu masa Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan mereka ke syurga. Walaupun kita dengar macam tu, janganlah kita menganggap ingat, kerana satu hari di hari akhirat, satu hari di neraka bersama 10,000 hari. Maka 10,000, ada kata 10,000 tahun di dunia. Tak tahulah macam mana apabila kita dibakar di neraka, habis ruh neraka, kulit anggota kita batu akan tumbuh balik. Serengang-rengang azab neraka, azab neraka serengang-rengangnya, macam selipar yang panas tu. Bila letak saja kaki pada selipar tu, nescaya menglegoklah otot kita. Cuba kita bayangkan, kita kena azum untuk nikah pun, kat saya berubah kena apa, kena suruh pedah pun ada yang tidak pergi. So janganlah kita apa benda ni bermudah-mudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita atas dunia ini apakah jalan yang perlu kita pilih. Jadi setakat itu saja kita pada surah Az-Zumar. Cuma saya nak ambil sedikit kesempatan dengan tuan-tuan, saya letakkan bodoh. Dia biasa dia tak tahu dia kita semua. Kalau macam bulan puasa, dia akan tanya main 8 tu main 20. Tapi bila raya kurban dia tanya gitu, tapi kita ni waktu bila macam mana kita boleh lambat sehari ni? Saudi buku di hari Khamis, kita raya hari Sabtu, kepada pula hari Jumaat tu hari Minggu. Dia macam puasa dapat angkat 20 rakaat kan. Jadi sebenarnya gini, tengok balik lah, kamu ini berat. Jadi kita di Malaysia ni, kita 5 jam lebih awal daripada Mekah. Jadi 5 jam tu, bila hari Falak kita tengok 6 bulan, tak nampak lagi, dah tua pun lagi. Di Mekah 5 jam lepas pada itu, keluar pun anak bulan tu, nampaklah anak bulan. Jadi dekat pun nak buku hari apa-apa kan. Itulah jadi Allah Ta'ala jadikan bumi ni pula, walaupun ada walaupun kata ada dapat kata ada tak segi macam pada bulan kan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau semua kita nak ikut waktu Mekah, lembek lah kita. Puasa pun apa? Tapi waktu Mekah, waktu Mekah kata yang Mekah kat masa subuh, kita tengah hari lah kan, tak puasa tengah hari, dia berjam 4 ada tu. Puasa kita tak berguna. Siapa ni pun sebelah hari baru nak puasa lekor itu. Pasal apa? Puasa lekor itu itu. Mana tu kata lah kita tu, kalau kita nak ikut puasa Mekah dah, itu kata kita tengah hari dah. Jadi ulama kata kita kena ikut masa tempat. Pasal Allah Ta'ala jadi kamu ibadah Allah itu awal lagi bagi kita. Jadi kita ikut masa kita, hukum masa kita. Walaupun dia menyerah sampai hari ni menjak dia biasa, Allah biar ke Amerika baru dia tambah lagi. Jadi janganlah kita bandar, janganlah kita apa percikan kawan yang betul-betul dah nak betul buat pasal masa tu dia bukan. Pasal bumi tu bulan. Jadi kita ikutlah berdasarkan kepada rupiah, maknanya jadual yang kita ada kan. Dia kata kita gaji hari Sabtu, kita pun gaji hari Sabtu, kita puasa Arafah hari Jumaat, kita puasa Arafah hari Jumaat. Siapa yang nak puasa hari Khamis tu,
boleh jadi puasa lain, tapi bukan puasa Arafah. Puasa Arafah, Arafah dia kata tetap hari Jumaat. Hari Jumaat, Arafah. Dan saya nak sampaikan apa benda ni, salang daripada IDO orang baru ni. IDO orang baru ni, pada IDO ni dia jadi, siapa jadi IDO jadi fungsi masjid. Itu automatik. So dia jemput kita belakang hari Jumaat ni, maknanya buka puasa di masjid kan. Jadi dia bergalukkan saja je, pakailah pakaian putih, pakai jubah putih je, pakai baju putih je, sebab kita nak apa, kita nak dapat kesamaan saja. Dan pada hari puasa Arafah, Allah Ta'ala sebut dan hadis juga sebut adalah masa yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi lebih lagi kita puasa, kita tak munajat, nak minta apa benda yang dok kena dalam hidup kita ni, sekurang-kurangnya kita minta ampun Allah Ta'ala. Dan kita minta Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita ni kau baik, kau molek sampai kita habis umur. Dan juga kita minta Allah Ta'ala kita dengar apa kebaikan, orang kabar benda yang baik. Kita kadang-kadang kita baik orang nak terima kan? Kita terima benda yang baik. Contoh saya kata ya, diri saya 40 tahun dah baca Quran banyak kan, tapi tak faham apa kandungan Quran. So kita ambil masa dalam masa setahun ni, jumpa tahun sekali kita baca tafsir Quran. Kita tafsir tak sampai dia agak baca waktu je. Saya rasa itu lebih bermakna. Dengan buat itu barulah kita nampak, barulah kita tahu, walaupun kita baca tafsir saja, betul lah Al-Quran ni setinggi-tinggi mujizat. Macam baru sampai Syekh baru Surah Inna atau Nakal Kautsar ada 10 3 ayat 10 campur 10 kan. Mana manusia boleh buat itu. Jadi kita banyak tafsir Al-Quran, banyak yang kita korek, banyak yang kita gali. Mudah-mudahan walaupun kita tak sampai ke tahap memahami Al-Quran, jadi kita berusaha dengan izin Allah Ta'ala untuk lebih baik daripada hari ke hari, untuk lebih memahami Al-Quran. Kerana Al-Quran itu tak lain tak bukan adalah menu kehidupan kita. Macam kita beli kereta ada menu dia, beli mesin basuh ada menu dia. Dan wajib kena faham Al-Quran, kena baca, jadi mana tahu tafsir dia, dan kena bertadabbur. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik itu daripada teman saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika perumpamaan dan contoh yang saya bagi tidak kena dengan tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai segala petanda alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadilah majlis kami sebagian pada majlis taman-taman syurga, ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Yang usaha kami yang sedikit ini untuk kami memahami Quran yang kamu, ya Allah Ta'ala, turunkan kepada kami, ya Allah, yang akan menjadi panduan kepada kami, ya Allah, pada masa yang tidak kami ketahui apabila kami datang ke dunia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana esok macam biasa berjaya sini. Biasa.